Right? Sekejap. Okay, terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Sekejap kita nak bantu kawan-kawan anda untuk kita nak masukkanlah mereka sekejap Cara tunggu. Apa khabar semua sihat ke? Kalau anda sihat, anda boleh komen situ sihat. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay. Oh, saya nampak Diamond Adib kat situ. Diamond Adib tu. Minum lebar dia. Okay. So insyaAllah hari ni insyaAllah saya tidak akanlah macam biasalah. Kita tidak akan menghampakan anda. Boleh. Sebab apa? Sebab hari ini untuk anda, untuk anda mana-mana yang kat sini yang baru nak mengetahui tentang perawat udara, insyaAllah anda boleh bertanya apa sahaja soalan. Di ruangan chat insyaAllah saya akan terus jawab. Kita ada sesi Q&A dan pada mereka yang membuatlah perniagaan ni, insyaAllah saya akan kongsikan. Okay. 3 perkara yang saya rasa membantu anda dalam nak berkongsi dengan berkongsi tentang perawat udara ni. Right? So tanpa saya lengah saya mulakan. Okay. So kalau mana-mana anda yang first time jumpa saya, right? Jangan malu dan jangan seganlah untuk bertanya. Walaupun sepatutnya akan malulah first time kan, tapi anda anggaplah anda macam dah lama dah jumpa saya. Okay. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdul Rahman bin Muhammad Firdaus, right? Saya adik-beradik 13 orang. Saya anak nombor 5, okey. Saya anak nombor 5. Sekarang ni menetap di Semenyih, Selangor, right? So siapa yang di Semenyih, salam kenalan untuk anda. Siapa yang di luar Semenyih pun salam kenalan juga, right? So dalam perniagaan ni sebagai Founders Platinum lah, right? So saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kita punya mentor lah yang menganjurkan program ini, iaitu EDC, Dr. Siti dan juga Dr. Firhan. Okay? Tanpa mereka lah kita tak dapatlah belajar sesuatu hari ini, right? Okay, sorry. Okay, so tanpa saya lengah masa saya persilakan. So ada tak sini yang first time yang anda nak tahu tentang perawat udara? Boleh tak anda komen satu? Boleh. Saya nak check sama ada anda betul dengar tak suara saya, right? Siapa yang first time dengar pasal perawat udara boleh komen satu. Okay. Okay, ada ada. Okay, Cik Anwar. Selamat datang Cik Anwar. Selamat datang. Okay. Kalau Cik Anwar tulis kat chat tu, insya-Allah saya akan perhati lebih sikit. Sebab apa Cik Anwar first time jumpa saya, right? Ataupun first time mendengar tentang perawat udara ni, dan Cik Anwar ada dia nama satu. Okey. Okay. Dan lain-lain lah. Okey. Semua perlukan perhatian. Okey. Dan lain-lain lah. Okey, yang anda yang anda ada kat sini, okey, jangan malu, jangan segan, tanya je terus. Kalau anda nak tanya soalan, terus tanya situ. Kalau anda ada satu macam anda terfikir lah, anda terkeluar ataupun anda macam spark lah. Banyak orang cakap pasal benda ni lah. Ya, anda boleh juga tanya. Right? So kita teruskan. So sebelum saya nak kongsi ni, saya nak tunjuk video ni. Siapa yang nak tengok video ni? Okay. So video ni tentang apa? Video ni tentang satu menara dekat mana? Dekat China. Okay. Menara dekat China. Dekat apa? Dekat China. So rupanya menara ni apa? Menara ni digunakan, okay, untuk apa? Untuk purify dia. Soalan saya dengar tak? Okay. So untuk world largest rekod dunia, menara yang terbesar lah dalam dunia, okay, untuk tapis udara. Nampak so ni dia punya penapis ni nampak dah mula-mula berhambar-hambar. Okay. So memang sangat-sangat menakjubkan lah. Sebab apa? Sebab dia sanggup, negara China lah sanggup membina menara, okay, untuk atasi pencemaran udara. Okay. So dahsyat tak dahsyat lah. Okay. Nampak keluasannya 10 kali 19% lah. Dia nak tapis lah, nak kurangkan PM 2.5. Alright. Selepas ni saya akan explain tentang PM 2.5 dan sebagainya. InsyaAllah anda akan lebih faham. Right? So ada 3 sebab mengapa anda patut pilih atmosphere sky. Right? Kenapa anda patut pilih atmosphere sky? Okay? Dan anda tidak pilih yang lain. Yang pertama ialah kita ada pengesahan pihak ketiga. Right? Pengesahan pihak ketiga. Okay? Jadi macam mana? Kalau ibaratlah kalau anda pernah dengar tak? Pernah tengok tak logo ni? Nama dia siren. Right? Kalau anda tengok satu barang elektronik yang ada logo siren, okay?
adakah anda rasa lebih selamat jika barang anda tu ada logo sirip? So anda boleh jawab tak situ? Ya atau tidak? Kan? Kalau anda tengok satu barang tu ada logo pihak ketiga lah, kan? Okey. Contohnya dalam kes ni sirip lah. Okey. So anda akan rasa lebih selamat ke tidak? Right? So anda akan rasa apa? Lebih selamat, ya, kan? Soalannya kenapa? Okey, boleh tak anda komen kat situ? Kenapa? Kenapa anda rasa lebih selamat? Kenapa anda rasa lebih selamat? Okey. Salah satunya sirip ni satu badan yang besar, kan? Right? So bila ada pihak ketiga kita rasa lebih betul, kan? Tuan Suni, kita rasa lebih yakin, kan? Okey, tak ada bias, betul. Okey. Jadi kalau agent cakap dia cakap semua yang betul, kan? Tapi ni ada pihak ketiga badan yang besar pun iktiraf, kan? Jadi kita rasa apa? Maklumat ni tak ada bias lah, right? So yang keduanya siapa? Yang kedua ialah KKM. So, KKM pun ada buat review detail tentang kita punya perawat udara ni, iaitu atmosphere air purifier, right? So dalam report ni ada report dia, okey, anda boleh dapatkan daripada orang yang mengajar anda. Dia sebutlah recommended untuk orang yang severe allergy dengan asma. So orang yang severe allergy dengan asma ni orang yang paling sensitif lah, right? Tapi kalau dia recommend untuk orang mereka ni, maksudnya memang betul-betul berkesan dan selamat lah. Okay, so tengok KKM pun sendiri pakai kita punya perawat udara ni dekat mana? Dekat sekejap. Video panel okay. So ini dekat mana? Dekat Sungai Buloh, right? So dekat mana lagi ada? Dekat Hospital Tunku Ampuan Rahimah. Okay. Pun ada dapat pakai apa? Dia pakai 10 unit. Okay, kita punya air purifier, right? Walaupun dia dalam sumbangan lah daripada company MV, tapi dia tetap membenarkan untuk pakai. Itu satu pengiktirafan tentang keberkesanan je lah, right? Sekejap. Ada ni. Oh, okey. Bawah kan. Okey. Sorry sebab dia keluar-keluar perkataan di sini. So saya tak boleh nak pandang. Okey, tak apa. So yang next lah dekat tempat swab test. Tempat swab test pun ada pasang, ada letak dekat perawat udara tersebut. Right? So ni satu pengiktirafan lah daripada pihak-pihak yang ketiga. So salah satu pihak ketiganya adalah agak LNG UK. So LNG UK ni dibuat perbandingan atau kajian terhadap produk-produk yang ada dekat pasaran ni, right, tentang produk udara lah. So kalau anda tengok sini, okay, saya zoom out apa? Kita je salah satunya lah, brand atmosphere salah satunya yang ada semua pengesahan semua, kan, bahan-bahan tercemar yang lain, right? So anda kena rasa sangat-sangat yakin dan selamat, okay, dengan atmosphere sekarang ini, right? So LNG UK ni siapa dia? Ialah satu badan yang telah operasi lebih 135 negara, right? So maksudnya banyak negara beri kepercayaan lah terhadap LNG UK ni. Dia adalah satu badan yang bukan government lah, okay, yang menguruskan semua berkaitan dengan allergi, okay, berkaitan dengan allergi. Sebenarnya ada sejarah dalam tentang LNG UK ni. Salah satunya adalah disebabkan keadaan allergi ni memberi kesan kepada kematian terhadap penduduk UK sangat-sangat tinggi. Jadi mereka ni mula untuk nak mengkaji apa dia sebenarnya yang berkaitan dengan allergi ni. That's why salah satu benda yang dibuatlah tubuhkan satu badan kajian untuk kaji tentang produk-produk yang berkaitan dengan allergi, right? So dalam kajian mereka ada kajilah, kan, iaitu bahan perawat udara tu apa yang dia boleh tapis. So yang ni antara yang dia boleh tapis, virus dan sebagainya. Anda boleh tengok lepas ni lah, okay. Salah satunya apa? Influenza dengan coronavirus. Okay. So ini anda boleh tengok video ni. Saya akan cepat sikit. Sorry. Okay, saya akan cepatkan. So yang ni caralah anda nak tengok. So anda boleh pergi kat website, anda pergi kat allergyuk.org, right? So anda tekan kat atas tu, okay, anda pergi dekat produk. So daripada produk tu anda boleh scrollkan. Anda boleh pilih mana bahan yang anda nak pastikan dia tak ada lah, ataupun pastikan dia betul-betul membantu untuk tak tapis. So memang kita je salah satunya lah, okay, yang ada 102 allergen dekat 19 kategori yang kita boleh tapis. So sangat hebat, sangat yakin dan pastinya tak ada bias. Right. So salah satunya ada 3 ultra filter. Kenapa saya kata ultra filter? Sebab kalau anda tengok sini, ni HEPA filter. Bila kita cerita pasal perawat udara, mesti tahu tentang penapis, right? So salah satu penapis adalah HEPA. HEPA tu apa? HEPA tu adalah high efficiency particulate arrestor. Maksud HEPA.
Right? So apa function dia? Function dia untuk nak tapis partikel-partikel yang 0.3 mikron. Ini adalah standard dia. Ini adalah standard dia. Right? Tapi kadang tengok standard 0.3 tapi kita punya atmosphere sky 0.0024 mikron. Okay? Tadi 0.3 ni 0.0024. Kalau anda kira-kira matematik yang berapa kali ganda? 100 kali ganda. Betul tak? 100 kali ganda lebih hebat daripada standard yang sedia ada. Okay? Jadi itulah kehebatan saya kata tadi ultra. Right? So kenapa kita nak tahu pasal kadar tapisan partikel yang dia boleh tapis ni? Sebab apa? Sebab di udara kita ada macam-macam perkara lah. Okay? Sekarang ni dulu kita mungkin tak apa nak alert sikit, tapi sekarang ni bila ada COVID-19 ni kita makin sedar ada musuh yang tersembunyi. Okay? Sebenarnya musuh tersembunyi itu sebenarnya sangat-sangat banyak kan, sangat-sangat banyak. Okay? Kalau tengok sini contohnya bakteria 0.3 mikron ke 60 mikron kan. Tengok sini lead dust 0.1 ke 0.3. Habuk pun ada macam-macam. Okay? Habuk biasa, habuk daripada apa? Asap biasa, asap daripada rokok berbeza pula saiz mikron. Okay? So kalau anda tengok yang paling haluslah virus 0.05 mikron ke 0.3 mikron. Right? So kita pun boleh tapis juga virus. Okay? So saiz kecil ni kalau anda nak tengok sekecil mana lah kalau compare sini. Ni satu rambut kita ni saiz 50 ke 70. Kalau PM10 ni kecil je ni. 2.5 tu nampak sangat halus. Okay? Yang ada dekat udara kita. Right? So kalau coronavirus berapa? 0.1 mikron. Kenapa kita nak kena tahu? Kita nak tahu mana brand yang betul-betul boleh tapis kita punya bahan-bahan cemar yang kita nak tapis lah. Right? So 0.1 mikron. Okay? So yang ni saya cakap HEPA filter tadi. Right? So kita punya 0.024 mikron. Apa beza dia lah kalau dengan saiz-saiz yang lain? Contohnya kalau 0.3 mikron ni ibarat macam ni lah. Ibarat macam jala. Macam ada apa? Jala. Okay? Kalau lubang jala tu besar, ikan kalau ikan tu lah boleh meloloskan diri lah. Okay? Maksudnya dia tak boleh nak tapis lah. Ikan tu ibarat macam tu. Okay? Jadi lagi halus kan HEPA filter tu punya saiz tapisan dia lagi bagus. Okay? So kita punya macam ibarat macam ni. Okay? Coronavirus pun tidak boleh lepas. Alright. So ni ada satu orang lah dia buat kajian asyik, dia guna test. Dia Dilos Air Quality Monitor. Right? So dia test dekat luar 11,456. Kat Malaysia lah ni. Okay. So 1,000 ke atas tu maksudnya teruk lah. Okay. So bila dia masuk dalam 4,056. Kan? And then bila dia letakkan dekat perawat udara kita dapat 18 saja. Maksudnya excellent. Okay. So maksudnya bagus, sangat bagus lah. Okay. So yang keduanya lah kita ada carbon yang keduanya iaitu carbon filter kita yang sangat-sangat luas 17 juta square feet. Okay. Yang ni adalah antara yang claim dalam kita punya report KKM tadi lah. Okay. Bersamaan dengan 336 padang bola atau football ataupun 226 padang bola sepak lah. Ini ada bola American football, ini adalah bola sepak. Okay. So jadi anda cuba bayangkan di depan anda sekarang ni. Okay, ada satu padang bola. Okay, okay, saya tahu ramai di sini yang dah tak pergi dah padang bola. Okay, tak apa, anda bayangkan. Okay, dan anda bayangkan pula, okay, tutup mata, bayangkan besar mana padang bola tu. Okay, dan 226 padang bola tu itulah kadar keluasan blok kabel kita. Okay, so sangat-sangatlah apa? Sangat-sangatlah luas. Right? So tu kadar keluasan dia lah. Okay, jadi kenapa kita perlukan filter karbon ni? Sebab sebab kita nak tapis VOC lah ataupun gas-gas yang beracun, okay? Ataupun gas-gas yang berbahaya lah, contohnya formaldehyde dan sebagainya. Right? So yang ni pula adalah kita punya pre-filter untuk tapis bahan tercemar yang besar-besar lah, contohnya bulu dan sebagainya. Right? So dalam ni kita guna nano composite material, iaitu yang digunakan oleh banyak-banyak industri sekarang lah. Maksudnya dia sangat tahan dalam keadaan yang panas. Okay? Jadi walaupun dia boleh tapis yang halus-halus, tapi dia kalau ada on 24 hours, insya-Allah kita punya pre-filter ni memang tidak akan berkesan. Okay? Nampak So rambut dan debu semua boleh trap dekat sini. Okay?
Itu yang kedua. Okay? Maksudnya kita punya ultra. Okay? Sangat-sangat hebat. Yang ketiga ialah salah satunya yang ada senarai kuman virus yang boleh ditapis. Right? So kita punya nampak ni ada ni kita punya flyers lah. Okay? Ada lebih 300 bahan tercemar yang kita boleh tapis. Okay? Tengok ni salah satunya HFMD. Fine. HFMD ni memang terkenal lah. Okay? Beri kesan apa? Kesan ada yang buat pembunuh bersih yang punya. Okay? Yang biasa jadi limited tu kadang-kadang. Okay? Sekolah pun tutup disebabkan HFMD ni. So HFMD ni berapa? HFMD ni lah sejenis virus lah, sejenis virus. Okay? Yang menular melalui udara. Right? So ini kita tengok sikit video ni, keberkesanan dia. Okay? Saya cepat sikit lah. So dia letak asap kan? Dia on kan? Okay? Tadi dia on kat sini kan? 14 saat kan? Cepat sikit lah, cepat sikit. Okay, nampak? So tak sampai 30 saat dah clear dah. Right? Jadi saya tunjuk macam mana cara kiraan dia. Okay? Jadi ini lah ibarat kat rumah anda kan? Udara apa? Bersih. Anda bayangkan. Okay? Udara yang asalnya tadi yang berasap tadi kan jadi clear. Right? So HFMD tu dia sebab HFMD tu nama penyakit disebabkan oleh satu virus. Virus tu apa nama dia? Nama dia Coxsackie virus sendiri. Right? So apa ni coronavirus pun boleh ditapis. Nampak? Ni flyer ni. So mana brand-brand kat luar yang anda jumpa yang ada senarai yang sangat detail kan? Okay? Setakat ni saya sendiri carilah memang tak ada lah. Okay? Memang sudah sekali saja yang ada. Right? So ini contoh demam campak. Demam campak nama penyakit. Nama virus apa? Nama virus adalah measles virus. So disebabkan bawaan virus juga pun boleh ditapis. Right? Maksudnya kalau maksudnya kalau anda letak kat rumah kan, kalau dia macam mana fungsi dia lagi saya kongsi dia akan sedut udara tu. Okay? Sedut virus tu dia perangkap dekat HEPA filter tadi. Right? So kenapa ni ada kat sini? Okay, kan? Sorry, slide tu silap. Okay, so yang ni kita tengok pula kajian WHO. Alright, so ini memang kajian ni betul-betul kajian ni, kan? Bukannya orang cakap lah. So memang keadaan kebanyakan negara lah, 10 ke 40% orang yang dekat negara-negara luar lah. Okay, kita punya kadar estimated allergy prevalence tu maksudnya kadar peningkatan alergi tu penyebaran alergi ataupun orang sekarang ni yang kena alergi tu makin lama makin tinggi, right? So kanak-kanak pula pun sama juga kan, mereka boleh terdedah dengan eczema kan, 15 ke 30%. Lifetime prevalence maksudnya peningkatan, maksudnya dalam tempoh tahun kita ni kadar peningkatan. Okay? So lepas ni kita tahulah kenapa orang budak sekarang ni, abang saya pun baru kena eczema. Abang saya anak dia pun kena juga eczema. Okay, kenapa? Sebab persekitaran kita makin lama makin worse lah, makin lama makin teruk. Right? So ni nampak 60% kanak-kanak yang kena eczema ni, okay, pada 6 bulan kehidupan ni yang pertama lah. Okay? Dan 85% akan affected before. Maksudnya tak sebelum 5 tahun akan affected. Okay? Jadi kalau mungkin anda lepas ni saya akan kongsi apa kesan dekat sini, cuma kalau kita sendiri lah tengok anak kita kan, anak kita yang kecil lah, okay, nangis setiap hari, yang kita pun rasa tak tenang lah, right? So yang ni kita boleh membantu ni orang yang contoh asma ni, fakta tentang asma kan, sangat-sangat banyak jumlah dia 250,000 orang mati disebabkan oleh asma. Okay, ni real. Okay, COVID ni real kan, penyakit keadaan udara ni adalah real, right? So ni tengok anak-anak contoh-contoh testimoni yang jadi cure lepas pakai perahu udara. So sebab apa? Salah satunya sebab sumber pencemaran lah udara kita ni ada pelbagai lah ni. Ada pelbagai jenis sumber pencemaran ni. Pembinaan kenderaan yang sekarang ni makin lama makin banyak. So kita punya pencemaran, kita punya kualiti udara ni makin lama makin teruk. Ini contohnya dekat Pasir Gudang, operasi kilang haram kan. Okay? Kita tak tahulah yang berdaftar tu ada, yang tak berdaftar tu tahulah banyak kan. Okay? So yang ni semua
dia menyumbang kepada pencemaran udara kita. So kualiti udara kita ni makin lama makin buruk. Okay. So ini ada jenis-jenis penyakit yang berkaitan lah. Right. So kalau anda ada concern yang mana satu, TB, asma, bronkitis, okay, dan sebagainya. Dulu kita kurang tahu sikit pasal penyakit ni. Tapi sekarang ni kita jadi tahulah. Okay. Sebab apa? Sebab salah satunya adalah pencemaran udara makin teruk. Ini contohnya yang terbarulah. Okay. Anak seorang artis lah. Okay. Meninggal disebabkan asma. Right. Serangan asma. So cerita tu cerita real. Cerita tu benda-benda ada. Okay. Benda-benda ada. Benda-benda ada maksudnya. Betul-betul ada. So perlu tak perawat udara kat rumah? Kan. Ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat perlu. Cuma ini satu meme seorang buat. Alright. Okay. So 2018 4 November 2018 saya tak syok nak tengok gambar apa. Okey. Okay, tak nampak orang. Okay, anda masih bersama dengan saya lagi ke? Boleh komen 2. Saya cakap seorang ke sini. Kau boleh anda bersama dengan saya. Okay. Yang ni satu memes. Okay, yang ni satu memes lah. Okay. Kalau sekarang ni kan trending meme. Kan? Okay, kat Malaysia kan 4 November 2018 macam ni. 4 November 2019 tahun depan macam ni. Kan? Things could always get worse and they did today. Kan? Okay. Keadaan memang makin teruk dan telah pun berlaku keterukan tu. Right? So Malaysia antara tempat pencemaran udara tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Bayangkan. Right? So mungkin anda terfikir udara dalam rumah ataupun luar rumah mana lagi bersih. Okay. Kalau pakar tadi akan cakap udara kat luar lah ikut tu. Kan? Kalau ikut apa yang anda tahu tadi lah. Okay. Tapi tengok sini. Kan? Ini meme juga lah. Okay. So, you observe lockdown ni boleh improve outdoor air quality, kan? Tapi apa? Indoor air pollution ni 2 ke 5 kali ganda lebih teruk daripada dekat luar. Okay? So, kualiti udara dalam rumah 5 kali ganda lebih teruk daripada dekat luar. Okay? Jadi sebab kita duduk dalam rumah, okay, jadi kita terdedah dengan apa? Dengan pencemarannya lah, kan? So, ini apa apa yang ada dekat rumah kita lah, kan? Bau kimia daripada cat, kan, bulu haiwan peliharaan, apa yang dia bawa semua kita tak tahu, kan, bau aktiviti masak, bahan cemar daripada bahan binaan perabot dan sebagainya. So ni apa yang ada lah dalam rumah kita, airborne particle, VOC, microorganism dan sebagainya. So kita setiap saat kita dedah dengan serangan-serangan lah yang sembunyi-sembunyi, yang hal-halusnya kita. Okay, ni kan kat Malaysia lah, data dekat Malaysia. Okay, saya nak cerita dia benda ni boleh beri kesan kepada diri. Yang ni satu kajian dikongsi oleh orang sahabat juga, okay, dan doktor, iaitu kesan pencemaran udara ni boleh beri kesan kepada tahap jangkitan COVID-19, right? So anda ada perawat udara ni boleh membantulah, okay, untuk kurangkan kadar jangkitan. Right? Sebab kalau kita tengok realiti kita pun, kita akan duduk dalam rumah majoriti keadaan kita. Okay? Kita kerja ulang ni. Kita kebanyakannya berada kat indoor dan sekarang ni memang kita totally lah, kan. Okay? Banyak keadaannya kita dalam indoor. Ini satu fakta yang sangat mengejutkan. 7 juta orang meninggal disebabkan pencemaran udara, kan. Tapi anda tengok majoriti itu 34% disebabkan penyakit jantung. Selalu kita ingat pencemaran udara ni disebabkan kesannya pada paru-paru, rupanya kesan pada jantung bertinggi. Ada seorang doktor lah cakap saya, okay, kalau paru-paru ada 2, kan, satu rosak okey lagi, kan. Tapi kalau jantung satu rosak up. Okay, betul lah dia cakap. Okay, jantung kita kalau up habis semua. Okay. So yang ni saya tunjukkan satu video daripada UNICEF. Okay. Air pollution on children's brain developments and health. Bagaimana impak kualiti udara lah ataupun pencemaran udara terhadap perkembangan otak kanak-kanak. The small smoke particles from air pollution, or PM 2.5, are more than 25 times smaller than those of the human hair. As air is inhaled, particles enter the body through the nose and mouth.
passes through the respiratory airway and finally reaches the alveoli and the air sacs in the deepest part of the lung. The smallest of the particles that enter the lungs infuse through the walls of the alveoli into the bloodstream, but they are transported to all organs of the body that can affect normal function. Critical organs affected include the lungs, immune system, heart, and developing brain. So bahan-bahan yang kecil tadi dia masuk di dalam saluran darah. Itu yang risauan kita. Okay. Bila dia masuk tu dia masuk pula saluran darah dan pergi pada otak kan. Okey. Dan apa jadi dia beri kesan pada apa? Tisu-tisu dengan juga sel-sel lah dalam otak. Right? So kalau anda nak anda dah cuba sedaya upaya lah untuk anak-anak anda, kesihatan anak-anak anda. Okay. Yang terakhir yang anda boleh buat adalah anda sediakan produk udara dalam rumah. Right? So ni faktor-faktor lain yang berkaitan dengan Malaysia. So kalau anda tengok sini memang tally lah sebenarnya kan, kajian tu dengan kajian bunyi. Right? Itu apa iaitu dalam ni yang paling tinggi apa? Ischemic heart disease pun sama juga. Okay? Penyakit jantung. Right? Saya penyakit jantung ischemic kritikal pembunuh nombor 1. Okay? Kalau anda ada kena berkaitan dengan penyakit jantung lah kan, memang meranilah. Okay? Sebab apa? Sebab banyaklah ubat yang anda kena ambil lah. Okay? So hidup anda tu memang dikelilingi ubat. So kalau boleh kita nak cegah. Okay? So kita sediakan produk udara ni bukan untuk orang yang ada penyakit, tapi untuk cegah penyakit tu kena pada kita. So kenapa kita nak tahu tentang saiz mikron ni? Sebab apa kalau anda tengok sini, okay, saiz mikron ni, okay, kalau dia PM10 dia boleh masuk boleh masuk kat kita punya saluran pernafasan lah. And then kita akan coughing, sneezing dengan swallowing kan. Maksudnya kita akan batuk dan kemudian dia keluar balik lah. Right? Tapi kalau PM 2.5 dia masuk di dalam deep into the lung. Itu problem dia. Okay? Dan dia bagi kesan kat paru-paru dengan jantung kita tanpa kita sedar. Dia rasa macam okey, tak ada rasa batuk apa-apa kan. Sesedarnya dah ada problem. Right? So kita nak elakkanlah diri kita daripada dikelilingi dengan kehidupan dengan ubat. Okay? Kalau anda tak buat untuk adik anda kan, anda cegahlah untuk anak-anak anda. Okay? So kalau bukan untuk anda, cegahlah untuk anak-anak anda. Okay? So ini kita tengok apa jadi bila berterusan. Yang ni HEPA filter yang baru, yang ni yang lama anda tengok kan. Hitam jadi dia. Right? Cuba bayangkanlah paru-paru anda, jantung anda macam tu. Kan? Constantly kena pack kan. Okay, ini carbon filter dia nampak dia jadi apa? Jadi putih kan. Ini ibarat macam jantung kita lah hitam. Okay? Paru-paru kita. So hargailah diri anda. Kan? Kenapa kita nak bekalkan produk udara kat dalam rumah kita? Sebab kita nak hargai diri kita. Kita nak hargai paru-paru kita ni, kita nak cegah daripada terpaksa mengubati. Right? So ni faktor-faktor penyakit ni ada banyak kan. Mungkin anda selalu dengar, faktor penyakit ni selalu ni makan. Tapi tidak. Ni, okay? Persekitaran pun beri kesan juga. Right? Sekarang ni kita tahu. So ni kajian-kajian yang berkaitan lah. Pencemaran udara dengan stroke. Right? Pencemaran udara dengan perkembangan paru-paru kanak-kanak. Okay? Autism pun ada. Disebabkan high blood pressure pada kanak-kanak. Okay? Ini semua. Ni ada testimoni lah. Kanak-kanak tu dia kena eczema. Jadi clear. Kan? Okay? So kita tengok komen orang yang nak guna. So ada yang kata apa, anak jadi apa? Kurang sesemua. Okay? So ada sangat sensitif yang banyak debu lah naik kan. Anak jadi apa? Lena kan. Kurang sesemua. Okay? Saya punya testimoni sendiri, saya pun nak masukkan dalam ni. Memang dia kata anak dia, okay? Sekarang dululah anak dia selalu masuk. Selalu masuk, selalu di warded lah. Okay? Sekarang ni tak ada dah. Okay? Selepas dekat setahun dia tak ada dah. Tak ada langsung lah. Sehat ceria kan. Okay? Ayah dia memang sangat-sangat happy. Sangat happy. Saya pun tak boleh nak express macam mana perasaan dia. Okay, muka dia, urat wajah dia sangat-sangat happy. Sangat-sangat happy. Masa mula-mula kami jumpa tu, ya Allah macam pasrah lah kan. Lali, klinik. Tengok muka tu macam tak ada harapan. Okay? Tapi bila selepas tahun tu sangat-sangat happy tengok. Okay? Saya pun jadi happy tengok. Okay? So tahan lasak. Minta check kamera mereka. Mesti ada. Okay? So siapa yang nak buka kamera kan, anda pastikan pakaian kemas lah. Right? Kalau tutup kamera,
Okay. And then bau pampers anak hilang. Okay. Kan? Okay. Tahan lasak on to 24 hours pun okey. Okay. Jadi maintenance macam mana? Kalau biasa anak tanya, maintenance macam mana? Maintenance. Okay. So kita punya ni, kita punya IntelliFlow. Okay. Maksudnya cara kita proses lah, hasilkan udara yang bersih tu macam mana? Adalah udara tu dia masuk dari depan ni. So depan ni dia lalu dekat itu filter, HEPA filter dengan carbon filter ni, kemudian dia hasilkan udara yang bersih. Senang je. Masuk sini, keluar udara bersih. Alright. So kita ada 3 filter lah tadi. 3 filter tadi tu kita letak kat tengah. So dia akan tapislah semua yang kaitan. So HEPA filter tapis bahan-bahan yang tercemar yang kecil, okey. Carbon filter yang gas yang bau dan sebagainya lah. Right. So sama kita ada apps Jadi kita ada apps. Jadi saya tunjuk video. Okey. So ini saya tunjuk sikit video saya. Okey, macam mana apa yang ada lah dalam perak udara tu. Saya tengok buka cover depan. Okay, so tu nampak buka ni senang je, tak ada pakai skru apa-apa kan, dia buka gitu je. Jadi itu ni HEPA filter lah. Jadi yang barunya kan, yang putih lagi. So ramai, sama pun tebal kan. Jadi senang. Yang ada tube kat getah belakang tu dia kedap lah. Okay. So ini kita punya filter ketiga kan, carbon filter kan. Right. So tebalan ni pun tebal. Kalau ada compare dengan brand lain memang tebal lah kan. So yang tapis bau-bau gas beracun ni lah. Ini kita teknologi motor pun teknologi daripada Jerman. Okay. Hasilkan kita emission. Jadi bertahun-tahun berhenti. Okay. So macam mana cara pasang dia, letak-letak macam tu je kan. Mudah je. Okay. Mudah sama bahagian belakang dia tu ada kunci magnet. Okay. So anda letak itu. Sangat-sangat senang. Okay, maintenance. Okay. So yang ni filter yang saya buat dia, kita ada 3 filter. Penuras, HEPA, carbon. Right. So kalau penuras ni macam mana? Penuras ni kan kita kena bersihkan lah. Okay. Untuk filter penuras ni kita kena bersihkan. Anda tengok lepas 2 minggu kan tebal lampu kan. Okay. Yang ni orang yang dah guna apa lepas 2 minggu nampak kan. Anda boleh guna air boleh, anda nak guna apa. Kalau anda nak guna air, anda kena pastikan kering lah. Lepas kering barulah pasang balik. Right. Sebab HEPA filter kita tadi dia bakteria suatu keadaan yang lembab lah. Right. So digalakkan untuk apa? Vacuum. Okay. So ada orang yang guna apa? Ada orang guna apa? Guna air, ada orang yang guna vacuum. Ini contohnya sahabat saya lah. Benjamin Farid. Sorry. Main servis 1 minit siap. Okay. So tu kat lepas sebulan Ya, sebulan dalam macam ni. So you bayangkan dalam tak filter ini apa yang dekat bau itu adalah apa? Adalah pre-filter lah yang kita boleh nampak. So digalakkan juga ada peluangkanlah filter dalam tapi. So ini kita punya vacuum kita ada dapat vacuum kita boleh. So ni video ni less than 3 minit lah. Okay. So memang senang sangat servis ni, sangat senang. Servis ni untuk pre-filter ni. Right? So anda boleh tunjuklah kepada orang yang lain kan. Anda boleh buat sendiri, tak perlu panggil orang atas rumah kan. Anda boleh uruskan bila-bila masa yang anda nak. Okey. Vacuum seminit je vacuum kan. Okay, senang. Okey. So ini HEPA dan carbon memang kita kena tukar lah. Bila anda dah jadi macam ni dah rosak maksudnya lah. Okay, ataupun dah penuh lah ruang-ruang yang digunakan untuk tapis tadi, anda kena tukar. Right? So kita ada yang besar ada yang kecil pada. Okay, ada yang barulah. Yang baru kita ada atmosphere mini. So atmosphere mini tu apa beza dengan yang besar tadi? Yang besar tadi dari 3 filter kan. Okay, atmosphere mini ni 3 tadi dalam 1. Jadi dia ada 1 filter sajalah
yang menggabungkan semua sekali. So ini contohnya gambar apa? Gambar filter dia. Right? Saya ada satu je. Beza dua ni sebenarnya kadar tapisan dia, kualiti tapisan dia pun sama. Kalau tengok saiz darah ni 40.0024 micron maksudnya. Kadar tapisan saiz dia sama je. Okay? Beza dia apa? Beza ni liputan dia. Maksudnya coverage dia. Bagaimana dia jaga atau bagaimana dia tak sedutlah udara. Okay? Sebab apa? Sebab enjin lagi besar lah. Okay? So, yang ni boleh 465 square feet. Okay. So, 465 square feet ni lah. 400 square feet ni nak bayangkan macam mana? Kan? 400 square feet ni ibarat macam ni. Macam satu garaj yang ada dua kereta. Yang ada dua kereta yang jarak ni 400 square feet. Okay? So, kalau kat rumah kita letak dekat contoh ruang tamu sini, bolehlah cover sini. Kan? Lagi better lah kita letak pakai entrance sky. Ini rumah kita lah. Okay. Kalau bilik-bilik kecil boleh tidur ke 200 square feet. Anda boleh guna yang kecil. Okay. So, kita ada juga fungsi apps. Okay. Daripada fungsi apps ni lah kita boleh tengoklah apa-apa dia punya indikator dia dan sebagainya. Jadi saya tunjuk video lah untuk anda senang nak faham. So, kita ada juga status lah kita punya atmosphere tu macam mana. Okay. Dan kita tahu hayat penuras ni. So dah guna berapa persen, 60%. Bila anda nak kena vacuum tu, anda boleh tengok pakai telefon saja. So memang canggih lah. Ada kualiti udara dalam rumah. Kualiti udara dalam rumah pun anda boleh tengok. So keadaan mana yang paling teruk. Kan? Mungkin anda boleh on pada waktu. So ini, saya tunjukkan kat rumah saya. Okay. Anda boleh set mode terburuk, set auto ni dia akan sesuai sendirilah dengan kualiti udara rumah. Dan malam anda boleh tutup lampu. So ini pula anda boleh pantau kualiti udara dalam rumah. So anda boleh tengoklah bila masa yang paling kadang paling teruk lah. Ramai tu punya hayat dia. Maksudnya 98%. So anda tahulah bila anda nak kena tukar. Anda tak perlu risau. Okay. So anda juga boleh buat child lock. Child lock ni untuk kalau kanak-kanak lah dia tak, kalau dia sentuh kat bahagian skrin kita ni, dia tak bagi kesan apa-apa. Okay. Then kita off kan lah. So kalau anda keluar, lupalah nak off kan perawat udara kan, anda boleh kan dekat telefon saja. Untuk boleh kan. Okay, so mudah lah. So berapa harga dia? Ni selalu kita nak terfikir-fikir atau kita bayangkan. So anda bayangkanlah kos rawatan yang kat luar. Okay, contohnya berkaitan dengan jantung tadi, angiogram kan. Buat satu sekali prosedur dia RM5,000. Bayangkan. Okay. So ini kos-kos yang berkaitan lah, tak kira lagi ubat dan sebagainya macam lah. Okay, RM25,000. Okay. Jadi anda bayangkan anda ada perawat udara ini bantu untuk nak cegah kan risiko-risiko yang anda kena bayar. Okay. So berapa harga dia? So harga dia RM5218, right? Kalau campur filter semua ni, kalau kita kira-kira lah, lebih kurang lah RM3.38 sahaja sehari, right? So anda bayangkanlah, kalau contoh anda minum air coconut shake ni, kan, RM5 dah segelas. Okay? Tinggal kejap air RM5 anda boleh beli. Ibarat macam tu lah. Sekarang ni semua order online, Foodpanda dan sebagainya, kan? RM15 ke RM25 sekali makan lah. RM15 ke RM25. Okay, anda just masak kat rumah, anda boleh beli. Ibaratnya macam tu. Memang benar pun. Okay, so tangguh kan. 5 tahun, masak sendiri kat rumah, anda boleh beli perawat udara. Okay, contoh anda suka minum Starbucks tu kan. Starbucks pun RM16 kan. Tea Life RM8 sebenarnya. Okay, jadi kalau anda compare dengan by day tu, banyaklah boleh sebenarnya anda boleh cut kan, tangguh kan. Jadi kita kata cut, dia boleh tangguhkan sementara 5 tahun. Okay, anda boleh dapatkan perawat udara yang mana perawat udara tadi boleh cegah kan penyakit yang berkaitan tadi, okay, dan sediakan kualiti kehidupan lah untuk anda. Right. So ini RM3.38 dia sehari. Okay. Ada orang dekat luar dia beli ni Thermomix kan. Sebut dah nama dia. Okay. Periuk ni RM7,000 ada. Okay. Tapi orang boleh beli. Okay. Lagi-lagi patutlah kan anda boleh dapatkan perawat udara ni, yang mana perawat udara ni
jaga kesihatan. Ni jaga apa? Jaga perut anda kan. Rasa sedap mungkin mudah kan. Okay, ni jaga apa? Jaga kesihatan anda, paru-paru anda. Okay, so anda tengok. Kalau anda rasa masih rasa mahal, tengok kan orang yang kerja plastik kolektor pun disediakan dari dalam rumah dia. Okay, so soalannya berapalah harga masa hidup anda? Okay, berapa harga dia? Okay, ini Permaisuri Agung pun guna dekat Pak. Okay, kat klinik pun ada guna. Okay, harga masa hidup kita tu tak ternilai lah sebenarnya. Okay, kita jaga kesihatan ni sebenarnya kita menjaga satu yang tak ternilai. Kita yang tak boleh diberi balik. Right? So, ni testimoni banyak-banyak negara lah yang dah guna. Di Singapura, Taiwan. Banyak-banyak negara yang berbeza pun dah digunakan. Okay, ni dekat Singapura pun dia orang gunakan. Right? So, kalau anda nak compare brand lain, kan, mungkin anda terfikir, saya ada dengar juga brand ni, kan, kawan saya jual, betul lah. Okay, anda tengok dulu. First sekali ada tak LG UK approval, yang boleh tapis virus. Anda tengok pula, boleh tak jimat elektrik? Saya kawal dengan handphone, wifi. Ada tak senarai kuman virus yang bertapis? Boleh tak servis sendiri? Kan? Ini ada juga teknik yang boleh anda dapatkan secara percuma. Right? So ini 7 kelebihan tentang Anosmia Scan. Okay? Tapisan, kotak HEPA filter, 300 bahan tercemar yang anda boleh tapis. Okay? Ada apps Anosmia, okay? Carbon filter, jimat elektrik. Right? RM2.5 je sebulan. Right? Kena perhati juga masalah jimat elektrik ni. Yang ada KKM review juga. So 3 sebablah kenapa anda mesti dapatkan Anosmia Scan ni sekarang. Okay? Kenapa? Okay? Satunya ramai orang dah dapatkan. Ramai orang dah sediakan. Okay? Ramai orang dah sediakan untuk keluarga. Okay? Bila pula anda? Okay? So 1 minit, sebab apa? Sebab 1 minit, setiap minit yang berlalu tu organ kita ni terdedah. Right? So sekarang ni pun COVID dah mula sebar melalui airborne lah. Right? So yang kedua lah promosi harga diskaun knockout. Right? So sekarang ni, okay, ini silap tarik yang lama. Okay, sekarang ni anda boleh trade in. Anda boleh trade in. Okay, mana-mana brand lah kat luar, anda boleh trade in tukar kita punya produk. So harga asalnya 3612 jadi 2959. Okay, ini yang saiz mini lah. Dan sama boleh ansuran 4 kali. Okay, warranty pun 3 tahun. Saya nak tahu barang tu bagus tak? Berapa tahun? Kalau warranty dia lebih daripada 2 tahun, biasanya barang tu tak bagus. Biasanya lah. Okay. So promosi boleh apa ansuran 4 bulan, tak perlu gunakan kredit pun. Okey, ini saya tunjuk harga dia lah cara pembayaran. Okey. So kalau anda ada kad kredit 0% interest. Okay, jangan risau, RM240 je sebulan. Okey, memang nampak macam RM200 kan, tapi kalau anda kira lah banyak kali anda makan, kalau anda makan lah, saya kalau 2 orang, keluarga 2 orang, satu keluarga 2 orang je pun kan, so makan pun dah RM20. Kalau 10 hari dah apa dah sebenarnya. Kalau jimat lah masak sendiri 10 hari pun dah boleh dapatkan. Ibaratnya macam tu. Okay. So yang ni pula yang besar. Apa yang mini pun ada boleh buat trade-in, yang besar pun boleh buat trade-in, dan trade-in yang besar ni anda boleh dapat sampai rebate RM550. Maksudnya anda dapat diskaun RM500. Sangat hebat promosi ni. Anda cuba check lah brand-brand kat luar. Mana yang boleh dapat rebate RM500. Dan selepas ni saya bagi tahu anda boleh dapat cashback lagi RM500. Okay, so harga asalnya 647, anda dapat 5218 sana. Okay, jadi dapatkan pada bulan ini. Okay, promosi bulan ini. Okay, ansuran 4 bulan pun ada, warranty 5 tahun. So anda jangan risau Ustaz, quality produk 5 tahun warranty. Right, so kalau anda ansuran 12 bulan RM429.83. Ada setengah kredit boleh 24 bulan ni. Right. So yang ansuran ini EPP tak perlu guna kad kredit. Kalau anda tak ada kad kredit pun anda boleh. 4 bulan saja. Habis 4 bulan tak ada dah. Okay. So yang ketiga lah cashback. Ini saya cakap ni. Okay. Kalau anda ada brand X, anda boleh dapat rebate RM550. Dapat lagi cashback. So cashback ni dikira macam mana? Dikira kan berapa PV barang tu, BV barang tu, 5158 harga barang tu lah. Darat dengan 10%. Mudah cerita macam tu lah. Okay. Jadi ni orang customer saya yang dapat lah RM515. Jadi bayangkan anda dapat RM550 rebate tadi, anda dapat lagi cashback ni, ibaratnya macam anda dapat RM1,000 kan, RM55. Beli barang apa dapat RM1,000? Tak ada. Okay, Anosmia Scan saja. Anda dapat brand yang terbaik, anda dapat juga penjimatan RM1,000. Okay, sangat-sangat hebat. Right, so tolonglah dapatkan. Okay, mana mall lah nak bagi duit RM500.
beli barang. Okay. Hanyalah mall and Ocean Sky saja. Right? So dapatkan sekarang. Okay. So sebelum saya nak tamatkan ni, saya cover sekarang. Sebelum saya nak tamat ni, okay, saya tengok cover. Okay. Kita ada banyak lagi masa, jangan risau. Ada siapa yang nak tanya soalan? Sebelum saya masuk, yang ni tambahanlah bonus pada semua pengedar ataupun semua yang sedang berkongsi tentang pra-udara ni. Sebelum saya masuk seterusnya, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Semua senyap di hari ni. Anda masih bersama dengan saya ke? Boleh tak komen 3? Right. Sunyi je saya. Kalau kucing saya masuk, dia tak masuk pula. Okay. Ada. Okay. Terima kasih. Kamil, Syahidah, Fatha. Ada siapa yang nak tanya soalan? Ada siapa yang nak tanya soalan? Yang anda tak faham, kalau anda yang first time dengar, okay? Saya ada 15 minit lagi. Okay. Tanpa anda tanya, saya teruskan je lah. Anda tanya, bagi saya apa? Saya jimatkan masa anda dan jimat masa saya saja. Okay. So, saya nak kongsi sikit 3 metod yang berkesan. Macam mana HEPA berfungsi? So, HEPA ni macam jaring. HEPA ni, terima kasih Nabila Hafiz. Okay. Macam kenal nama tu. Okay. Dia HEPA ni dia macam jaring. Okay. Macam jaring. Right. Bila bahan cema ni, microorganism lah kan. Macam yang kecil yang halus tadi, bila masuk dalam HEPA tu, dia macam terperangkap dalam HEPA. Right. So, bila terperangkap dalam HEPA, lama-lama, dia matilah. Macam tu. Maksudnya dia apa? Dia terperangkap. Maksudnya dia sebagai perangkap lah. Ada kawan cakap brand boleh bunuh hukuman. Macam nak explain kawan-kawan. Okay. So kalau dia kata brand lain saya pun boleh bunuh hukuman. Kena tanyalah dia brand apa. Semua dapat cashback. Cik Mawadah, semua dapat cashback, jangan risau. Okay. Tolong rujuk kepada orang yang pada siapa yang anda beli. Kalau kawan cakap brand saya pun boleh tapis hukuman juga. Tanya dia kan. Siapa yang mengesahkan? Siapa yang mengesahkan? Siapa yang mengesahkan? Selain daripada awak, selain daripada anda, siapa yang boleh mengesahkan? Ada pihak-pihak ketiga ke? Kan? Ada sijil ke? Right? Kalau tak ada, maksudnya kan? Boleh jadi betul, boleh jadi salah lah. And then boleh juga. Terima kasih, Diamond Adik. Brand apa, bahan kuman apa yang boleh tapis? Boleh tak senarai kan? Biasanya kalah lah. Kalah yang kata biasanya brand lain tu tak boleh lah jawab takat tu je lah. Dia boleh cakap macam tu je lah. Okay. So memang tak ada lah. Tak ada. Takat ni dah saya jumpa. Filter ATS mini sama ke macam ATS Sky dan filter? Mohon explain sikit. Okay. Apa perbezaan dia? Filter ATS mini tu sama ke dengan ATS Sky yang ada pre-filter? Okay. Pertama sekali beza dia 3-in-1. Kalau yang mini tu 3-in-1. So, filter semua dia gabung sekali. Right? Intervalnya lah, kedudukan dia beza lah. Kamu filter dekat tengah-tengah. Okay? Yang seterusnya lah dia punya jangka hayat dia. So yang mini filter ni dia boleh tahan selama 6 bulan. 6 bulan je tahan. 6 bulan ke 8 bulan. Ikut cara penggunaan kita lah. Okay? Kalau kita on 24 hours kan, kita tak pakai turbo mode, pakai auto mode nya biasanya 6 ke 8 bulan tahan. Kadang tak tahan. Sorry. 8 ke 10 bulan. 8 ke 10 bulan kadang tahan dia. Right? Kalau ini tanya apa? Tanya pre-filter, pre-filter. Terus siap. So kalau yang ATS mini ya, silap soalan dia mesti pre-filter. So, kalau ATS mini, pre-filter maksudnya dia lekat sekali dengan apa dengan carbon filter dengan ni, maksudnya kalau kita tukar kena tukar semua sekali lah. Gitu. Okay. Tapi kalau pre-filter yang ATS Sky ni kita boleh ambil dan kita boleh bersihkan lah. Maksudnya berasingan. Macam mana dengan macam mana COVID. So COVID ni, sebab COVID ni benda yang baru lah. Okay, COVID yang saya menunjukkan virus yang sekarang ni benda yang baru. So memerlukan kajian yang baru, pengesahan yang baru. Right? Tapi COVID ni kita tahulah satu keluarga lah kan, coronavirus. Maksudnya saiz dia yang sama. Right? Saiz yang sama. Right? So spesies yang sama, saiz yang sama lah. Okay? Jadi kalau saiz coronavirus ni biasanya dalam 0.12 macam tu ke atas. Okay? Kalau
kalau kita boleh tapis coronavirus yang spesies yang lain, yang spesies yang sama, jenis yang lain, maksudnya spesies yang lain pun dia boleh, jenis yang lain pun dia boleh tapis jugalah. Saya ada tanya Sheila, dia kata berapa mikron boleh tapis, dia tak sure, dia bagi video. Tak disebutlah berapa mikron boleh tapis. Itulah. Okay. Cuba tanya diri sendirilah. Kalau kita yang ada fakta dengan tak ada fakta, mana lagi kita rasa lebih selamat? Kita rasa mana lagi selamat? Kita rasa lagi selamat dengan kita ada fakta ke? Ataupun kita tak ada fakta? Lepas ni saya akan kongsikan, mungkin anda rasakan spark sikit. Tak 3 method ni. Ini bukan soalan ni, soalan nak menjawab. Soalan berkongsi ni. Okay? Tapi terima kasih kepada semua yang tanya soalan. Dan terima kasih juga semua yang tolong explain kan. Right? Sorry, kalau saya pandang kiri ni, maksud saya tengah tengok chat pandang kiri ni. Fungsi naik mode tu sama tak macam mode biasa? Fungsi naik mode ni, okay, kalau fungsi naik mode ni yang pertama sekali ialah dia punya kadar kipas dia lah. Ataupun kadar sebutan dia tu yang biasanya yang paling rendah sekali. Yang paling rendah. Right? Yang keduanya lah, dia akan padamkanlah semua lampu. Jadi, kita punya ATS kan ni, kalau anda pasang kat bilik, kalau anda yang jenis sensitif cahaya, memang akan rasa terganggu sikit lah. Okay? Kalau anda tak gunakan naik mode. Sebab memang dia cerah. Dia memang cerah. Okay? Ibarat macam anda buka telefon lah. Anda buka telefon, anda guna lampu yang biasa. Memang dia cerah. Memang cerah. Sebab dia guna LED, dia cerah kan. Okay? So kalau anda guna night mode tu memang akan jadi malam. So anda tidur pun selesa. Sebab kita nak on pada waktu malam. Kan? Dan kita nak letak kat dalam bilik kita. Right? So itulah beza dia night mode ni. Tapi bagi saya lah, penting lah night mode tu. Bagi saya, penting night mode. Ada. Okay? Dan saya lupa nak explain tadi lah. Dalam kita punya apps tu, kita boleh control berapa minit yang kita nak night mode. Okay? Sangat hebat. Night mode ni saya minimum fan. Kadar dia punya kuasa fan tu pada minimum. Okay? Soalan boleh ke kita monitor level filter untuk ATS tinggi? Boleh. Okay? Kita punya level filter pun kita boleh level. Kita boleh monitor. Kita boleh monitor dekat. Okay, dekat app juga. So minta tolonglah orang yang anda dapatkan produk darah ni, insya-Allah dia akan tolong dengan anda dengan sangat cepat. Jangan risau. Okay, macam mana nak tengoklah. Okay, terima kasih pada soalan. Banyak pula soalan. Okay, terima kasih pada semua yang tanya soalan. Saya nak masuk 5 minit lagi. Anda masih bersama saya lagi ni? Kalau anda masih bersama saya, boleh tak bagi api sikit? Fire sikit. Tekanlah pula fire. Okay. So, saya nak kongsikan 3 metod yang saya rasa lah, kalau saya kongsikan 3 metod ni, insya-Allah anda akan rasa macam klik sikit. Patutlah. Patutlah. Patutlah saya buat macam ni. Patutlah saya kena buat macam ni. Right? So, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah, terima kasih pada semua yang bagi api saya. Terima kasih Suja Z. Okay. Alia, saya harap-harap sangatlah bantu anda dalam ni. Yang pertama ialah metod yang pertama ialah mesti kena fokus pada orang yang berkualiti. Orang yang berkualiti. Right? Sebab sales ni is a game of accuracy. Okay? It's not just about numbers. It's a game of accuracy. Saya nak kena jumpa orang yang betul tepat lah. Orang yang betul-betul perlukan. Jadi ini saya senaraikan 5 jenis orang yang betul-betul perlukan. Right? Pertama ni mereka yang sedar tentang keperluan. Okay? Keperluan. Kenapa dia orang perlu dapatkan? Okay? Yang mereka yang ada authority. Jadi dia boleh buat keputusan untuk nak dapatkan produk udara tu. Dari kemampuan lah. Right? So kemampuan ni beza. Mungkin orang tu mungkin gaji besar tapi kemampuan dia ataupun perbelanjaan dia tu pun besar. Anda kena boleh access lah sendiri. Okay? Mereka ada sebuah keperluan yang besar. Okay? Contohnya ada apa, anak-anak mereka tu ada yang eczema ke asma ke. Orang macam ni memang anda kena kongsi. Okay? Tapi kena check lah yang lain. Dia kena ada authority dan kemampuan. Kalau contohnya authority macam mana? Contohnya yang beli ni biasanya husband ni. Kan? Jadi anda kena jumpa husband ni sekali. Anda kena explain suami dengan isteri sekali sama-sama. Explain. Right? Mereka yang percaya dengan anda, dengan produk anda. Jangan lantas siapa pun kita share kan. Saya dah share banyak lah. Awak share siapa? Saya pun tak tahu siapa dia. Kan? Pastikan orang tu memang kenal anda, percaya dengan anda. Dia dah percaya dengan produk anda.
tahu memang Andrew Sky inilah perahu udara yang terbaik. Right? Dan mereka tu setuju untuk dengar. Itu pertama. Kan? Ada orang, saya ni memang apa, saya memang nak share dia, tapi dia tu duduk dekat ceruk ni sekian-sekian, tak boleh. Okay. Kena orang tu memang visibility, kan? Dia visible. Orang tu available, orang tu ada. Kan? Tak mendengar. Right? Tak cukuplah sekadar kongsi melalui WhatsApp, kena boleh explain depan macam ni. Right? Macam nak tahu mereka yang sesuai ni atau kualiti ni macam mana? Okay, itu soalan dia kan. Jadi orang-orang yang kualiti ni ada kriteria tertentu. Macam mana nak tahu? Cara dia apa? Cara dia tanyalah. Okay. Cara dia tanya kan. Okay. Ini contohnya orang-orang yang memerlukan. Orang-orang yang memerlukan. Orang yang ada asma, orang yang ada kesedaran tinggi, kesihatan, kan, bela kucing dan sebagainya. Orang taska ke, mereka yang di kawasan menerai foto, right? Ini semua orang-orang yang ada keperluan, kita kongsi kepada dia. Okay? Dan boleh tak? Ada tambahkan lagi. Ada tak siapa nak bagi cadangan, idea? Nak tambah lagi? Ada tulis kat chat. Orang yang macam ni yang ada sesuai. Okay? So, ada banyaklah orang yang ada keperluan. Right? So, cuba detect keperluan ni. Apa dia perlukan? Okay, sebelum anda nak kongsi dia, anda tanya dulu. Kenapa dia perlukan perahu udara ni? Right? So, tanya. Kan? Saya nak tahu, tanya. Macam mana nak tanya? Ni ada 17 jenis soalan. Siapa first time tengok 17 jenis soalan ni? Boleh tak komen first time? Boleh? Kalau saya ada masa, saya kongsi banyak sikit. So, ada banyaklah jenis soalan yang anda boleh tanya lah. Okay, pada dia. Right? Salah satunya warna merah ni. Salah satunya first time. Okay. Alia, Ya Remy, Syarifah Zuhriya, Fazana Ibrahim. Right, thank you. Terima kasih ya. Satu first time dan satu. Okay. So hopefully dapat benda yang baru lah. Okay. So ada banyak jenis soalan untuk anda bertanya kepada dia. Salah satunya yang satu ni. Satu ni adalah soalan orientasi. Right, Daniel. Baik, terima kasih semua yang line dekat WhatsApp, dekat chat lah. Okay. So soalan orientasi ni apa? Soalan yang kita tanyakan untuk kita nampak tujuan gambaran besar. Tujuan nak tunjukkan gambaran besar. Okay. Contohnya kita nak nampakkan kehidupan, masa depan, manfaat masa depan kehidupan dia. Okay. Atau kita impian lah. Okay. So kita boleh tanya soalan ni. Kalau anak puan sudah tidak batuk-batuk lagi, apa yang puan rasa? Nampak? Kalau anak puan sihat, semua anak puan rasa macam mana? So itulah life yang dia nak pada masa depan. Masa depan tu itulah life yang dia nak. Kan? So itulah keperluan dia. So anda akan sentuh tentang keperluan dia tadi. Tapi ada banyak jenis soalan lah yang anda boleh tanya. Ini salah satu. Right? Okay. Belajar satu, komen satu. Okay. So belajarlah daripada mentor anda. Okay. So mereka ada pengalaman. Kan? Selalu tanya. Mentor anda tanya. Apa lagi saya boleh tanya? Ada tips tak? Okay. So mereka awesome. Okay. Mentor adalah awesome. Okay. Jangan malu, jangan segan tanya. Okay. Tanyalah. Right. Yang kedua lah sesuai mengikut identiti diri mereka. Okay. Sesuai untuk identiti diri mereka. So ini satu kajian lah. Sistem meme. Okay. So you're saying two different people kan? Okay. Saya tak nampak muka orang. Saya macam keseorangan je. Okay. So anda tak on video tak apa. Okay. So orang yang nama sama boleh jadi orang yang berbeza. Right? So perbezaan karakter orang tu kita boleh bezakan dengan apa? Dengan genetic brain processor. Okay. Ini satu kajian yang terbaru lah. Kita panggil ambiguity relief. Kan? Iaitu kajian tentang bagaimana manusia itu berfikir. Okay? Bagaimana manusia itu mendapat, menerima kan, menyampaikan maklumat. So dia ada jenis-jenis orang yang tertentu. Okay? So dia ada merah, biru, hijau dengan coklat. Ini contoh saya nak bahagikan. Okay? Apa beza dia hijau merah-merah? Okay? So kalau hijau ni contohnya, hijau ni kan, mereka perlukan maklum balas. Lihat gambaran yang besar. Okay? Kalau merah,
Warna hijau. Atau senang macam ni, senang saya gambarkan macam ni. Kalau anda bergeraklah, anda bergerak, anda pergi ke satu supermarket yang anda tak pernah pergi. Satu mall yang besar, anda tak pernah pergi mall. Okey. Apa yang anda buat? Kalau orang hijau ni macam ni. Sorry, kalau anda nak pergi satu mall, anda nak beli satu barang kat situ. Okey. Apa yang mereka yang color-color berbeza ni buat, kan? Dia berbeza. Orang yang hijau ni macam ni, dia akan masuk dulu pada mall, dia akan tengok kanan kiri, dia akan explore lah semua yang dalam mall tu, kan? Sampai dah jumpa kedai yang dia nak cari. Tu dia panggil round satu mall tu, kan? Atau panggil orang hijau. Jadi jalan masuk mall, dia jalan je terus. Okay? Kalau orang yang merah ni macam ni, okay? Dia saling hubung structure, objective oriented, lihat logik, lalu analisa. Dia masuk dalam mall tadi, kan? Dia terus nak tahu kedai yang dia nak beli dekat mana. Okay? Orang hijau tadi, dia boleh bagi alasan macam dia cakap apa dia cakap saya nak tengok dulu kedai apa yang ada kat situ dan sebagainya. Macam alasan dia, kan? Orang merah ni pula dia akan cakap apa? Saya tak ada masa dan sebagainya, kan? Okay? Padahal memang cara dia berfikir tu, dia memang biasanya bila dia sampai kat satu benda yang dia kena buat, dia nak selesaikan apa objektif dia dulu. Okay? So kita bagi tahu, kalau dia masuk mall tadi, dia akan terus cari macam mana jalan paling cepat sampai kedai yang dia nak cari. Contoh kat KLCC nak cari Kinokuniya. Kat mana tingkat berapa? Dia akan terus pergi. Tak ada kanan kiri, tak ada. Okey, yang orang merah. Orang ungu macam mana? Orang ungu biasanya dia saling berhubung dalam sebuah sistem, perlu perincian, mesti ada pilihan, melihat dengan sudut yang luas, mencari sistem. Senang ceritanya orang ungu lah, kalau dia masuk mall tu, dia nak kena tahu dulu, kan? Kedai tu tingkat berapa, nombor berapa kedai ni, kan? Pintu mana yang paling dekat, berapa banyak pintu yang ada dalam tu, kedai mana lagi kedai buku yang ada dah selain daripada KLCC tu. Ibaratnya macam tu lah. Okay. Kan? Dia perlukan banyak maklumat, barulah dia nak bertindak. Barulah dia nak bergerak ke tempat ni. Okay? So, kalau orang biru ni pula macam mana? Orang biru ni pula, kalau dia masuk dalam mall, biasa dia akan cari information counter dulu. Sebab apa? Sebab dia ni cara apa? Semuanya saling berhubungan, merasai persekitaran, mempunyai persepsi kefahaman terhadap orang sekeliling, merasai dengan naluri. Biasanya apa? Dia nak dapat maklumat tu daripada orang tu. Mesti dia akan tanya dulu, kau pernah pergi tak? Tanya kawan terdekatnya tu. Kan? Pernah pergi tak Kinokuniya? Macam mana pergi sana? Kan? Crowded ke? Kalau dia masuk dalam mall tu, dia akan pergi jumpa orang dulu. Okay. Kalau orang merah tadi, mungkin juga dia jumpa information counter, tapi dia boleh juga rujuk pada apa? Macam table map. Tengok pada table map, pergi terus. Okay. Ini jenis-jenis orang. So kita kena tahulah orang tu identiti ni macam mana. Okay. Orang yang hijau ke, merah ke, biru ke. Right? So kalau dalam konteks kita nak kongsi ni tak ada lagi dah dalam mana-mana buku, tak ada. Okay. Tapi memang saya belajar ni daripada founder sendirilah. Right? Founder ni Arthur Karmazi ni dia. Okay. Jadi saya kongsi dengan anda ni apa pandangan saya lah tentang macam mana aplikasi dia. Right? Hopefully anda dapat benda yang baru. Apa-apa pun rujuk pada orang yang bawa anda. Right? So yang hijau ni macam mana? Ibarat hijau ni lah. Kalau anda nak kongsi emotion sky ke orang yang hijau ni macam mana? Okay? Anda memang kena buat test demo, bagi dia cuba, bagi dia tengok barang. Sebab apa? Sebab orang hijau ni dia terdorong untuk nak bertindak. Dia action oriented. Kalau dalam ni objective oriented, hijau ni action oriented. Okay? Dia mesti nak benda yang dia boleh bergerak. Okay? So bawa untuk trial tester, bagi dia cuba. Ambil lah, cuba 7 hari. Okay? Dan kongsikan apa yang patut. Kongsikan apa yang patutlah tentang maklum balas orang lain. So apa pandangan apa yang orang lain respon tentang barang. Okay? Anda tak perlu explain sangat detail kat dia. Kan? Tak perlu kajian jurnal ke apa, dia mungkin tak apa nak tersentuh sangat. Okay? Dia macam okey lah macam tu. Okay? Tapi dia nak rasa, dia nak tahu, dia nak tengok. Dan perlihatkan perawat udara ni, macam mana dia boleh ubah life dia. Kalau saya ada perawat udara kat rumah, udara dalam rumah makin bersih. Kan? Dia cakap suami isteri pun tak batuk. Okay? Bila pernafasan ni tak ada rasa sesak apa ke, kita rasa lebih tenang. Kan? Semayang pun rasa lebih khusyuk. Kalau anda bagi maklumat tentang tu pun dekat dia, dia dah rasa seronok, rasa happy dah. Inilah orang yang dia punya brain processor adalah hijau. Tipe chaotic, kan?
processing, right? Orang hijau, Yang next lah orang merah. Jadi kalau orang merah ni nak share di SK ni, SK ni macam mana kat dia? Right? Saya kurang minum air ya, sorry ya. Air ya. Okay, sorry, okay. Anda dapat ilmu baru hari ni. Okay. Anda baru nak tanya, tak apa, saya teruskan lah. Okay. So yang merah ni macam merah. Kalau orang ni ada dia punya processing ni merah. Kalau anda tengok processing, anda tengok ni. Kalau anda tak hijau apa? Dia macam tak teratur. Jadi cara dia berfikir. Maksudnya dia tak, nothing is connected dia punya key lah. Okay? Tapi kalau orang merah nampak dia berstruktur. Cara dia berfikir. Right? Anda pernah jumpa tak orang yang orang tu dia jumpa seorang ni kan? Kalau orang hijau ni macam ni. Anda pernah jumpa tak orang yang dia ni kan? Betul lah dalam keadaan dia pernah kena tipu kena sebagainya, tapi bila dia jumpa orang-orang yang baru dia macam tak ada apa-apa feeling apa pun. Itulah orang hijau. Dia tak boleh nak kaitkan. Antara fakta-fakta yang lain. Mungkin kalau dia boleh kait itu mungkin lambat sikit. Compare dengan orang yang lain. Atau yang otak hijau. Dia memang jenis nothing is connected lah. Yang merah ni macam mana? Dia adalah mulakan dengan objektif. So disebabkan dia nak nampak dia punya otak ni, dia nak nampak macam mana penghujung dia. Apa kita nak benda ni? So objektif tu kena tally dengan dia. Kena pastikan dia setuju. Awak setuju tak kalau awak ada perawat darah ni boleh bantu awak scan. Pastikan dia setuju. Kalau tak setuju, bincang lagi objektif dia. Apa dia nak? Kenapa dia perlu barang tu? Sampai dia nampak, okey, saya setuju lah. Kalau perawat darah tu boleh buatkan anak saya sembuh, kan? Ataupun boleh bantulah anak saya ni kurang sakit. Saya setujulah nak kena ada perawat darah tu. And then terangkan step by step. Apa yang ada dalam perawat darah? Satu. Right? So kalau orang sini biasanya kalau ada cerita testimoni tu dia dengar lah juga tapi dia kurang sikit lah. Anda kena explain satu. Kita punya perawat darah ni macam saya explain malam ni lah. Kita punya perawat darah ni kelebihan dia 3. Apa dia 3 tu? 1, 2, 3, 4. And then tumpukan pada sudut yang penting saja. Sebab dia ni jenis dia punya linear proses. Satu jalan kan. Apa yang kena tahu tentang barang tu? Cukup kan bagi dia. Right? And then perlihatkan logik keuntungan, value over time. So orang-orang yang merah ni biasanya dia akan faham. Dia explain kat dia RM3.38 sehari. Dia boleh compare pula dengan makanan. So dia orang merah ni biasanya dia boleh tangkap, dia boleh faham. Sebab apa? Sebab dia analisa dengan logik, right? So yang biru ni pula macam mana? Dia mengutamakan orang sekeliling yang sudah memiliki perawat darah. So kalau anda nak explain perawat darah kat dia, anda kena explain bagaimana orang sekeliling yang anda tahu yang dah ada perawat darah ni, kan? Apa jadi kat dia? What happened kat dia? Dia memang nak tahu juga pasal apa hepatitis semua. Cuma yang lebih dia nak tahu, itu maksud dia. Bila kita tahu dia punya macam mana brain dia berfungsi, kita boleh tahulah apa yang lebih maklumat yang dia perlukan. Macam tu. And then dia perlukan feedback testimoni dengan impact lah di keadaan sini. Orang makan ni apa jadi? Orang makan ni apa jadi? Orang makan ni apa jadi? Kan? And then perasaan naluri kisah perubahan. Baru ni kita dapat kisah apa? Saya dapat kisah satu kisah lah. Orang yang guna e-spring kan. Asalnya kulit dia ya Allah. Panggil apa nama kulit dia kan? Kulit dia yang macam melupas. Pakai e-spring, makan Nutrilite kan. Terus clear terus kulit dia. So kalau orang yang otak biru ni dia boleh terasa. Dia akan terasa kan keadaan ini. So anda kena prepare soalan-soalan anda yang sesuai. Kan? Dan impact perawat udara ni pada persekitarannya. Apa jadi kalau orang lain datang ke rumah dia? Kan? Kalau orang tu rokok atau kan. So dia boleh cegah, dia sedut. So orang yang tak biru ni dia sukalah keadaan ni. Yang last ialah unggu. So unggu ni macam mana unggu ni? Unggu ni lah terangkan maklumat tu dengan fakta terperinci. Kalau anda banyak jumpa orang, ada experience dia, dia kata nanti lu saya tengok balik. Biasanya orang tu otak unggu. Sebab apa otak unggu ni maklumat dia baik. Macam-macam kan.
Otak ni macam bersistem. Dia perlukan banyak maklumat untuk dia ada kan satu clarity tu, kejelasan. So anda kena explain dia in detail. HEPA filter tu besar mana, tahan berapa lama sebagainya, dia perlukan. Kalau siapa yang tanya soalan detail lah, mungkin anda tak tahu juga lah mungkin. Okay. And then perlihat perbezaan produk dengan brand lain. So ni memang nak tahu. Apa beza brand ni? Apa beza brand ni? Apa beza brand ni? Kenapa brand ni cakap macam ni? Kenapa brand ni cakap apa ni tu? Macam mana? Kan term-term dia. Term-term beza. So anda kena tahu benda tu. Okay. Perlukan fakta yang banyak sehingga dia rasa puas. Dan beri pilihan yang sesuai mengikut konteks ni. Okay. Sebab dia memang perlukan pilihan. Okay. Kalau you nak yang kecil, macam mana konteks dia? Kalau you nak yang besar, macam mana? Dia kena bagi pilihan. Kalau anda share atmosphere sekali, anda kena share atmosphere mini sekali. Dua-dua sekali anda kena kongsi. Okay. Dan anda kena bagi konteks yang sesuai. Okay. Kalau dia nak letak ke mana? Kenapa sesuai? Kenapa atmosphere sekali ni anda kena letak dekat bahagian hujung dekat tengah? Ada letak dekat dengan dinding dan kena letak tengah. Kenapa? Tengah menghadap dinding tapi dekat dengan tengah-tengah. Kan? Kenapa? Kena explain kat dia. Okay? Barulah dia jelas. Okay. So kalau saya nak beli ni, sekian. Right? So setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama. Okay? Kalau anda dapati anda explain, dia belum nak beli lagi, anda kena detect. Mana yang anda kurang? Right? Yang seterusnya adalah human emotional driver ni, apa yang mendorong dia lah untuk dapat keputusan. Jadi setiap orang pun tak sama. Setiap orang tak sama. Okay. Ada orang mungkin dia nakkan apa? Kena sentuhan kasih sayang dia. Okay. Pada dia, pada anak-anak dia mungkin. Ada orang rasa disebabkan rasa tanggungjawab pada keluarga dia. Kalau anda guna perkataan tanggungjawab, dia akan terasa. Kalau anda guna perkataan, kalau kita ada sediakan perawat udara ni, kan? Sebenarnya kita pamerkan kasih sayang ke anak-anak ini. Sebab kita sediakan udara yang bersih untuk dia. Okay? Anak membesar dengan sihat. Anak besar dengan bila dia sihat, sekolah pun cemerlang, contohlah. Okay? So banyak-banyak katakan kebersamaan. Kongsikan tentang kebersamaan. Saya pun bersama dengan anda, saya pun rasa macam tu. Okay? Ada orang yang lain-lain lah, ada orang yang lain-lain. Okay? So anda kena kongsikan mengikut human emotional driver. So that's why itu saya ada buat satu buku lah. Okay? Kalau siapa nak baca, saya buat buku baru ni, saya explain secara ringkas tentang semua yang dalam yang saya explain tadi. Okay, dan macam mana aplikasi dalam jualan lah. Okay. Yang ketiga ialah tetap aman selamat dan kena ada sangkaan yang betul dengan harapan kepada Tuhan. Ini khusus untuk orang Muslim lah. Kalau yang bukan orang Muslim ni, minta maaf lah. Okay? Kalau berbeza dengan agama anda. Right? Sebab apa? Sebab selalu kita sangka kita share 10 orang, kita dapat 2 orang. Selalu sangat kita sangka macam ni. Kan? Tapi in reality macam ni. Okay? Dan ramai orang berhenti di tengah jalan. Okay? Yang sepatutnya dia dapat result dekat sini contoh, kan? Dia berhenti tengah jalan. Kenapa? Dia salah sangka. Dia sangka dia kongsi banyak-banyak, orang beli. Kan? Rupanya dia kena kongsi orang yang sesuai baru orang beli. Dia sangka apa? Kata dia kongsi je satu cara tu, dia kongsi je. Kan? Orang akan beli. Rupanya apa? Rupanya kena tahu orang tu jenis macam mana. Kongsi ikut kesesuaian dia. Orang dia beli. Ataupun dia kongsi je. Kan? Okay? Dan dia harap orang beli. Tapi realiti apa? Memang kita kena kongsi banyak-banyak kan. Tapi you kena follow up banyak-banyak. Bukan kongsi banyak-banyak je, kena follow up banyak-banyak. Saya ada satu, saya lambat sikit nak check lah. Saya ada satu tu, yang saya kongsi kat dia 2 tahun. Follow up. Sampailah dia beli kat udara. 2 tahun pula beli. Okay? Sebab saya tahu dia perlukan. Itulah proses yang kita kena sangka dengan betul. Okay? So tugas anda, kan, dalam sekarang ni, tugas anda apa? Tugas anda, jangan sangka. Jangan ada anything judgment. Okay? Biar sangkaan tu pada mentor anda. Biar mentor anda tu yang sangka. Okay, anda ni ikut je. Okay? Set goal, berapa yang anda nak jual, dan buat saja. Right? Jadi satu kata-kata ulama lah. Okay, yang saya nak kongsi hari ini.
Saya teringat. Saya teringat. Kata min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsan al-qadar inda wujudi zalal. Right? So apa maksudnya? Antara orang tu kan dia sentiasa sandar pada amal dia adalah dia kurang rasa harap kepada Allah. Maksudnya kalau orang tu reject dia lah senang ceritanya kan. Kalau fikam lah. Kalau orang tu reject dia, kalau orang tak nak, dia sedang. Dia rasa sedih kan. Okay? Dia rasa apa? Dia rasa geram. Okay. Dekat orang tu dia rasa geram dekat perbuatan dia sendiri ke, dia rasa geram dekat apa? Dia rasa apa? Dia rasa tak puas hatilah. Okay? Jadi bila kita kena reject sebenarnya, jangan kecewa, Okay? Lagi kuat kita kena reject tu, lagi kuatlah kita kena bangkit. Lagi kuatlah kita kena doa. Kan? Lagi kuatlah kita kena usaha. Okay? Mungkin sebab apa? Sebab itulah tanda dia. Tanda dia. Bila kita kena reject tu maksudnya, oh, kita punya usaha ni kena lebih lagi. Kita kena doa ni kena lebih lagi. Kita kena bangkit lagi laju lagi. Okay. Itu maksud dia. Okay? Kalau anda bergantung, anda rasa kecewa, anda rasa terasa apa-apa lah, rasa nak marah orang lain ke sebagainya, maksudnya anda bergantung dekat result anda. Sedangkan yang bagi result tu adalah pemberi result. Kan? Iaitulah Allah Subhanahu. Right? So, ada sangkaan yang betul, macam mana proses jualan tu. Kalau anda tak pernah berniaga, anda pernah berniaga tapi anda tak pernah buat bisnes MBA. Kan? Anda tanya mentor yang berjaya dalam bisnes MBA, buat bisnes jualan ni macam mana? Okay? Ada tak dia share hari ni close juga. Semua keadaan macam tu. Okay? Ikut sangkaan dia, dalam masa yang sama ikut juga sangkaan apa yang ulama kita katakanlah. Okay? Jangan sekali rasa kecewa. Okay? Semua benda ni sudah diaturkan. Hari ni saya jumpa dengan anda pun telah diaturkan. Okay? So Allah makes impossible possible. Anda rasa susah, anda ingat balik kan? Nabi Musa ni ketuk guna tongkat. Laut pun boleh terbelah. Kan? Takkanlah kita kongsi di Sky, orang tak beli. Kan? Laut pun boleh terbelah Allah buat. Takkanlah kita kongsi di Sky ni, orang lain tak beli. Right? Laut pun boleh terbelah. Takkan Allah tak bagi orang beli. Right? So tim saya alhamdulillah memang sangat ramai lah yang dah buat Sky ni, yang dah share, dah percaya lah. Okay? Kenapa? Kerana kita percaya yang Allah tu Maha Kuasa. Right? So, anda juga kena kuatkan percayaan. Right? Yang anda juga boleh percaya. Okay? Anda juga boleh percaya. Right? So, jangan putus asa, jangan rasa kecewa. Okay? Memang saya tahu perkataan tu mudah cakap. Okay? Yang nak buat ni susah, perasaannya susah juga. Tapi hopefully, okay? Kita tahu mana yang betul dan kita terus buat. Okay? Kita terus buat. Okay. So, habis lah saya, tapi itu je. Okay, saya nak tanya, kan? Nampak tak satu benda yang baru malam ni? Saya komen, baru. Kalau dapat satu yang baru. Bila ni? TV Vision. Baru. Syarudin. Okay, ada dapat satu benda yang baru tak? Komen, baru. Okay, mungkin siapa yang tengok lah ni. Okay, alhamdulillah. Okay, Sapphire. Dr. Syah pun ada ni. Okay. So, kena kenali betul-betul. Okey. Hopefully lah kena kenali betul-betul macam mana jenis orang tu. Kan? Jenis orang tu macam mana? Right. Saya ikut macam mana orang tu berfikir. Okay. Kalau nak kongsikan maklumat terlalu banyak, orang tu tak hijau, betul? Kan? Dia akan frust. Dia kecewa dengan anda. Okey. So, itu sajalah untuk saya hari ini. Romi, mana saya tutup? Okay. Saya hari ni, poster tu ada? Event? Tak ada. Saya nak tambah beli lagi. Alhamdulillah ada 3. Okay. Alhamdulillah. Okay. Right. So tak apa. Kita akan ada event-event yang terdekat ni. Right. Anda nantikanlah dengan dalam grup anda. Hopefully saya harapkan anda dapat satu benda yang baru hari ini. Sama ada User Sky tu ataupun sudut-sudut dalam kongsi. So saya minta maaf sekali lagi kerana ambil masa.
20 minit. Right? So itu saja daripada saya. Okay. Dapatkanlah perawat udara sementara stok masih ada, sementara promosi masih berlangsung. Okay. Percaya dengan mentor anda. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.